Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi, jawatan kuasa, Tuan Imam, keseluruhan muslimin muslimat, ayah-ayah yang ada pada malam ini, juga tak dilupakan sidang penonton yang berada di alam maya. Kita bersedia langsung dalam page media Al-Anas yang aktif mengikuti asatizah di Kuantan khususnya. Jadi tuan-tuan nak balik, nak tengok balik, boleh tengok di page media Al-Anas. Muslimin, muslimat, ayah-ayah, abang-abang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, Nabi menyebutkan ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal farah. Dua nikmat yang mana banyak manusia, Nabi sebut banyak manusia, boleh jadi dengan dua nikmat ni dia jadi leka. Dua nikmat ni menggagalkan dia ingat pada Allah. Dua nikmat ni menjadikan dia lupa pada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kata Nabi as-sihah, nikmat sihat, dan juga wal farah, iaitu nikmat masa lapang. Ada orang tuan-tuan dikasihi Allah, ayah-ayah, ada orang dia bila masa lapang terlalu banyak, dia jadi relax, tak ada buat apa. Dia tak kalut nak baca Quran, dia tak kalut nak fikir, nak tambah amal ibadat. Ulama duk pesan bulan Syaban kita menghampiri Ramadan, kita kena training dah. Ulama duk sebut tu training baca Quran, berjinak-jinak baca Quran, supaya bila masuk saja bulan Ramadan yang namanya bulan barakat, yang namanya bulan Al-Quran, kita tak jadi janggal, kita tak jadi pelik dengan Quran. Macam mana tuan-tuan kalau pergi lorong mana pun dekat kawasan sini, tuan-tuan tahu nak balik kat rumah kita balik. Pasal apa? Pasal kita dah biasa dengan kawasan ni. Berbeza dengan saya, kalau saya pergi lorong sana, sudahlah, tak ketahuan lah. Kita memang beriman dengan Haji Wazir tu. Wis, dia kata belok kiri, kita kena belok kiri. Demikianlah tuan-tuan dikasihi Allah pesanan Nabi SAW pada kita semua, supaya dengan nikmat kita ada ni yang Allah kurniakan kepada kita, sama-sama kita jaga, sama-sama kita syukuri. Berulang kalilah saya sebut di dalam kuliah saya, supaya saya mengingatkan diri saya, kita bacalah doa yang dibacakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, iaitu doanya ringkas je ayah-ayah.
Abang-abang semua ringkas doanya, tapi maksud dia tu sangat mendalam. Dia train kita, dia latih kita ni supaya ingat pada Allah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, a'inni, bantu kami, tolong kami ya Allah, ala zikrika wa syukrika, tolong bantu kami untuk sentiasa kami ni berzikir, kami ni sentiasa ingat kepadamu dan mensyukuri segala nikmatmu, mensyukuri segala apa yang engkau kurniakan. Ni kita train hati kita ni selalu sebut, sebab mulut yang baik dia datang daripada hati yang baik. Hati yang baik dia akan bercakap benda yang baik. Orang dah biasa ni tuan-tuan, orang dah biasa mencarut, kita kata, kita picuit dia, terbit apa kat mulut dia? Dia terbit benda hak yang dia biasa buat. Sebab itu ulama dia keluarkan satu statement. Dia kata apa dia? An-nas yamutun ala ma yuhibbun. Manusia ni akan balik, akan mati, akhirnya hayat dia manusia ini, kata ulama, dengan apa? Ala ma yuhibbun, atas apa yang dia suka. Dia suka buat atas apa? Atas dunia ni dia suka apa? Hak jenis suka karaoke, hak jenis suka berdandut. Orang lain balik Isyak, dia kalut pegang Quran, baca Al-Mulk. Dia kalut lepas Isyak, cari kedai warna-warni, duk tiang duk ada warna-warni, pegang mikrofon, tak ingat dunia, tak ingat usia ni semakin berkurangan. Tuan-tuan dikasihi Allah, bila kita sambut ulang tahun kelahiran, ketahuilah ketika itu usia kita semakin habis. Allah dah tempoh expired, semakin kita nak dekat dah. Jadi adik-adik, abang, kakak semua, ayah-ayah yang dirahmati Allah, sama-sama kita beringatlah. Kita sehari dua ni, sebulan sebelumnya lah, kita tengok dalam Facebook, kita tengok dalam macam-macam media ni tuan-tuan, orang duk update tentang kematian asatiza, kematian ulama-ulama kita, ulama-ulama international. Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, dia satu orang ulama yang sangat hebat, ilmu tafsirnya sangat hebat. Bahkan kita nak cari orang macam Syekh Ali As-Sabuni, oh payah, tak ada tuan-tuan, payah. Kita nak cari macam ulama namanya Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita baca kisah dia 60 kali khatam Al-Quran. Ya, Quran ni subhanallah 60 kali khatam bulan Ramadan. Kita cuba flashback balik Ramadan kita sebelum ni, berapa kali khatam Quran? Yang kita ada kadang-kadang khatam benda lain. Surat khabar depan belakang memang baca cukup lengkap, sampaikan kartun kat bawah tu pun kita baca. Tapi sisi Quran tuan-tuan dikasihi Allah, yang Allah sebut dia sebagai hudal lil muttaqin, dia petunjuk bagi jalan orang yang bertakwa. Orang yang nak syurga, dia pasti baca Quran. Orang yang nak syurga, dia pasti mentelaah Quran. Dia mesti buka kitab tafsir. Dia mesti nak tahu hak mana cerita tentang syurga, hak mana cerita tentang neraka. Dia mesti cari. Sebaliknya, orang yang nak mensia-siakan kehidupan, yang mana pada dia dunia ini ana yang punya, tu dia. Tu skrip sebahagian daripada lakonan almarhum Tan Sri P.Ramlee. Dunia ini ana yang punya. Tu yang bahaya. Inilah yang berlaku kepada namanya Iblis. Inilah yang berlaku namanya Qarun. Inilah yang berlaku kepada Haman. Inilah yang berlaku kepada Fir'aun. Mereka lupa yang dunia ini ada expirednya. Ada benda yang kita perlu lebih hidup lebih panjang lagi, iaitu negeri yang kekal abadi.
Yang mana kalau kita ni diseksa ke neraka, wal'ayazubillah min zalik, kita kekal dalam tu. Hum fiha khalidun, kata Allah. Kalau orang yang diseksa, yang mana Nabi di Isra, di Mi'rajkan, Nabi menyaksikan ada orang yang mengumpat, Nabi menyaksikan para asatizah yang dulu di dunia dia berceramah, tapi dia tak buat, bagaimana seksanya. Allah mention dalam Quran, sidang penonton ayah-ayah dirahmati Allah, Allah mention dalam Al-Quran, inna azabi lasyadid. Cukup takat tu je kita tahu dah Allah tak nak sembang panjang. Allah beritahu, inna azabi, sesungguhnya azab aku, la syadid, sangat dahsyat. Jangan pi tanya dahsyat lagu mana. Pasal apa? Kita telah dengar, tuan-tuan dikasihi Allah, bagaimana orang yang paling ringan azabnya di neraka Allah, Abu Talib, yang hanya dibakar di kaki, memakal terompah daripada neraka Allah, tetapi panas itu menggelegak otak dia. Bukan bakar semua, tuan-tuan. Dalam neraka ada orang dibakar separuh. Dalam neraka ni bagai-bagai seksa, tuan-tuan. Wallahu alam, macam mana ustaz bakar macam tu? Wallahu alam. Tapi tuan-tuan dikasihi Allah, Abu Talib hanya dipakaikan di bawah, tapi panas sampai ke atas. Itu pun Abu Talib kata apa dia? Tak rasa berat sangat dah, rasa yang paling champion dah dalam neraka ni. Rupanya dia paling ringan sekali. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita dosa banyak. Ni saya ni cakap ni dosa banyak, tuan-tuan. Dosa kita ni, tuan-tuan, dengan manusia, hak tak minta maaf dengan manusia lagi pun banyak. Cuba senaraikan, tuan-tuan dikasihi Allah, apa pahala yang kita ada? Wallahu a'lam. Itu pun kita senaraikan kebaikan atas kertas, belum tentu semua kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lepas sembahyang, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tolonglah ya Allah, terimalah amalan kami ini ya Allah. Sebab itu, tuan-tuan dikasihi Allah, kita pernah dengar kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz, Sayyidina Umar sendiri, tuan-tuan, mereka di malam hari merintih dengan Allah. Sayyidina Umar ni bekeng, tuan-tuan. Bekeng. Garangnya Allah Rabbi. Sampaikan apa dia? Kalau Sayyidina Umar lalu dekat lorong tu, syaitan lalu lorong lain. Ni garang Sayyidina Umar, bukan Haji Umar. Ni Sayyidina Umar, sangat garang. Tapi dia dengan Allah, mengabdikan diri kepada Allah, dia meletakkan diri dia paling hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai ke Sayyidina Umar ni menangis, dia nampak lurah kesan air mata. Laluan air mata tu Sayyidina Umar nampak. Sayyidina Umar. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, tuan-tuan. Bila Abu Talib sahaja meninggal dunia, dia mati, tuan-tuan. Bila Abu Talib tak ada, tuan-tuan dikasihi Allah, hak yang pemimpin Quraisy yang sebelum ini tertahan nafsu nak seksa orang Islam ni, mula naik tocang. Dulu Abu Talib dia ada backup lebih. Sekarang bila Abu Talib tak ada, sebab itulah Nabi sedih, tuan-tuan dikasihi Allah. Nabi sedih yang pertama, pak saudara dia meninggal dunia. Kemudian sedih lagi meninggal dunia dalam keadaan bukan Islam. Kemudian, tuan-tuan dikasihi Allah, umat Islam mula diseksa satu persatu. Semuanya diseksa untuk keluar daripada Islam. Semuanya diseksa, tuan-tuan dikasihi Allah, ayah-ayah dirahmati Allah, diseksa untuk suruh keluar daripada Islam. Begitu juga dengan kisah Masyitah, tukang sikat rambut, anak Fir'aun. Tuan-tuan, Masyitah hanya satu benda dia buat. Dia khidmat dengan anak Fir'aun cukup bagus.
Tapi bila sikat tu jatuh, dia nak pergi ambil sikat tu, dia baca apa? Bismillah. Anak Fir'aun tanya, Allah tu ayahku ke? Tuhan hak yang hang maksudkan tu ayahku ke? Masyitah kata dengan yakin, akidahnya mantap. Dia kata apa dia? Bukan. Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan ayah kamu. Tu dia. Anak Fir'aun pun bergegas, dia pergi cari bapak dia. Pok, dia kata. Masyitah kata, ada Tuhan selain kau. Tak, Fir'aun kata apa dia? Ana rabbukumul a'la. Oh, tu dahsyat Fir'aun ni. Iblis pun terkejut agaknya. Pasal apa? Iblis pun dia tak mengaku dia Tuhan. Fir'aun mengaku dia Tuhan. Tuan-tuan dikasihi Allah, Fir'aun panggil Masyitah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Skrip yang sama. Allah itu Tuhan aku, Tuhan kamu. Lalu Fir'aun tak fikir panjang, dia seksa keluarga Masyitah, anak Masyitah satu persatu, sampai bayi Masyitah, anak yang paling kecil pun diseksa. Sampaikan Allah takdirkan bayi itu bercakap, tak apa mak, di sana lebih baik daripada di sini. Satu persatu diseksa. Untuk apa dia tuan-tuan? Mempertahankan akidah, mempertahankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri mereka. Mereka bukan jenis Allahu Akbar, tapi mulut je. Zuhur, lewat. Kumpat baru zuhur. Takbir berkemain. Depan sekali pegang spanduknya. Kan? Kalau Maulidur Rasul, depan sekali pegang spanduknya. Tukang cat spanduk dia, tukang pegang spanduk dia, tukang gosok spanduk pun dia. Habis barak, orang bang zuhur, dia pun order TOIS. Orang duduk semayang, dia duduk kedai kopi, cerita pasal dunia, cerita pasal dunia. Tuan-tuan dikasihi Allah, bukan kata orang lain hak cakap ni pula. Bukan kata orang lain, kemah orang lain tak ada guna. Sembang hak cakap ni, hak kat mikrofon ni. Siapa? Saya. Kita banyak lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dikasihi Allah, yang menyedihkan kita semua hari ni, hari ni 2021 ni, zaman kue lama kue canggih tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan dikasihi Allah, kita nak tengok bagaimana keadaan di Mekah Al-Mukarramah, nak mengubati rasa rindu Mekah. Tuan-tuan dikasihi Allah, dia tak macam dulu. Saya ingat lagi tuan-tuan dikasihi Allah, dulu tahun 2000 berapa, 10 ke 11 tak ingat. Zaman tu WhatsApp ni belum lagi popular lah. Mak dan ayah saya pergi umrah, hantar pergi airport kami adik-beradik. Pesan kat mak first time pergi umrah, telefon sampai nanti. Risaunya kita ni tuan-tuan dikasihi Allah. Hantar pergi. Masa tu pakai handphone, tak ada lagi skrin hak yang jenis kemas lagu ni lah. Sekarang ni hak jenis bunyi tengini tip, tu lah Nokia kan. Duk fikir ni macam mana nak telefon mak ni, risau kita ni 2 jam 2 hari dah, aduh tak ada khabar berita. Buletin utama tengok selalu, takut ada berita apa-apa, punya risau. Macam mana Mekah agaknya mak nak cerita padang pasir semua ni. Ui, tak ada rumput lah. Macam mana dunia tak ada rumput, kita duk fikir. Sekarang ni tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah. Pergi YouTube, tulis saja Haramain live, terpancar tuan-tuan dikasihi Allah siapa hak tengah duk tawaf sekarang ni. Punya canggih dunia, punya canggih. Maknanya, contohnya kita ni, anak kita pergi umrah, kita tanya dia dekat mana? Masjidil Haram. Kali sikit kat kamera tu, ayah nak tengok kan? Dia pun cari kamera kat mana, tak jumpa tuan-tuan dikasihi Allah. Kamera merata tuan-tuan. Cuma nak ceritanya tuan-tuan dikasihi Allah, yang berlaku hari ini ialah di media sosial, dia bukan merapatkan ukhuwah, sebaliknya dia merenggangkan ukhuwah,
menghancurkan ukhuwah. Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan? Hari ni bebasnya menulis tuan-tuan. Dia nak tulis apa, dia tekan dekat create post, update post, nak boleh tulis post. Dia boleh tekan apa saja. Dia nak kata kat jiran dia, dia nak kata kat cucu dia ke, dia nak kata kat anak dia ke, dia nak kata kat siapa-siapa pun, dia nak kutuk ke tuan-tuan, bebas. Tulis, tekan butang post. Atau dia baca satu berita tu sensasi, kena dengan hak dia tak suka, kumpulan hak dia tak suka, dia tekan butang share, hashtag pula, pakat share ramai-ramai. Tuan-tuan dikasihi Allah, benda tu kalau berita tu tak betul, dia satu fitnah. Kalaupun berita tu betul, tuan-tuan dikasihi Allah, melibatkan kaum muslimin, muslimat, orang Islam, maka dia jadi apa dia? Dia jadi kita ni tergolong dalam golongan yang buka aib saudara muslim kita. Nabi pesan, siapa yang buka aib saudaranya di dunia, maka Allah akan buka aibnya di akhirat. Hei tuan-tuan, kita takutlah. Ada satu orang abang ni tuan-tuan, saya nak cerita sikit. Dia pergi umrah tuan-tuan dikasihi Allah. Dalam keadaan dia ni tak bersedia mana lah. Kira dia dekat Malaysia ni tuan-tuan, banyak kes sangat lah. Pukul orang dia, pergi rosak anak dara orang dia. Dekat sana tuan-tuan, ada benda yang berlaku pada dia menyebabkan dia ketakutan. Daripada Masjid Bir Ali, dia menggeletar tuan-tuan dikasihi Allah. Berapa jam dalam bas tuan-tuan? Bir Ali ke Makkah Al-Mukarramah, lebih kurang 6 jam. Ingat tak? 6 jam. Campur berhenti kat RNA makan nasi dalam talam tu lah. Kan? Kenapa pelik kat tuan-tuan? RNA tu punya lama dah. Depa duit banyak. Tapi lagu tu lah tuan-tuan. Saya tengok ada tuan-tuan, tu hati-hati kalau pergi umrah tuan-tuan. Dalam perjalanan tu janganlah minum air banyak sangat. Dia bukan lagu Malaysia. Daripada Kuantan nak pergi Temeloh, kita akan menempuh RNA Gambang, RNA Marat. Tak tahan sangat, boleh pergi dekat tol. Tepi tol tu ada tandas. Sana tuan-tuan, tepi jalan. Seorang haji saya ingat lagi, saya bawa umrah tuan-tuan. Saya tak nak sebut nama siapa, cuma pengajaran. Dalam kereta ni macam pergi melancong. Sat air oren, air buah, air kata haji, banyak haji nak. Oi, hilang pening kepala. Dia minum tuan-tuan, dia makan, dia tak nak bagi pening kepala. Hak kami pening kepala pasal apa? Ustaz, tak tahan ni, pipe nak bocor ni. Kita pun kata kat driver, macam mana ni dia nak berhenti. Dia kata, hang tengok depan mana ada tandas. Hak jalan clear baiknya. Sampai tahap dia kata, dia pergi kat tepi. Pakcik ni pergi kat tepi driver bas. Hang kira tak berhenti, aku tahan steering hang. Oh, dia cengeng pakcik ni. Orang tak tahan tuan-tuan. Dia jangan tahan lah dia. Berhenti pak driver bas tepi tuan-tuan dikasihi Allah. Dia kira depan orang dia balas. Dia basuh tepi highway tuan-tuan dikasihi Allah. Tu hati-hati tuan-tuan. Kita ni pergi berjalan merata ni kena tengok, kenal culture dia tuan-tuan. Kalau pergi Eropah, saya bawa orang pergi Eropah tuan-tuan dikasihi Allah. Kita pergi London, Amsterdam. Di Eropah ni tuan-tuan, tandas dia bukan macam tandas kita. Ada kepala pipe boleh siram dulu. Puff. Kan? Boleh basuh, lantai boleh basah. Di sana lantai wajib kering. Tuan-tuan fikir lagu mana nak basuh? Nak tak nak kena bawa botol. Buang yang kecil tak apa, hak jenis besar jam lah. Kan? Hak jenis tak biasa tuan-tuan dikasihi Allah. Dia pergi ambil botol hak 5 liter tu. Dia buat proses pembersihan dalam tandas. Bila keluar saja dia, hak jaga tandas tu tengok saja lantai basah. Dia cari, where is your tool leader? Mana tool leader kamu? Saya? Yes, I'm here.
Dia pergi maki hamun saya ni, kira tak ada prihatin dah, tak ada peri kemanusiaan dah. Lepas tu apa tindakannya? Pergi tutup kunci tandas. Hak yang lagi 10 orang tak ada, tahan lagu tu lah, muka cukup ketat. Itu di Eropah. Kita kena kenal negara orang, tuan-tuan. Sebab apa? Dia akan menampakkan sisi pandang kita ni jenis orang tak beradab. Hari tu kami berhenti, tuan-tuan dikasihi Allah, di Republic Czech, di Praha. Kami berhenti di petrol station. Dia pun tak ada RNA yang macam kita ada surau semua, tak. Di sana minoriti orang Islam 0.1% lebih kurang, kalau tak silap saya lah. Jadi tak ada masjid surau ni, tuan-tuan dikasihi Allah. Dia ada city center Islam, Islamic city center ada, yang mereka sewa bangunan kedai dan sebagainya. Tapi nak cerita, tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, berhenti di petrol station, nak semayang, saya beritahu dah, guna kaedah macam mana kita pergi haji ataupun umrah. Bila mana sejuk, tuan-tuan dikasihi Allah, pakai botol spray. Makcik ni mungkinlah dia ni tak ada biasalah kan, tak biasa dengan botol spray, rasa macam tak sah lah kot. Tuan-tuan dikasihi Allah, dia pergi ambil wuduk dekat sinki. Akhirnya tuan-tuan, dia kata apa dia? Dia kata, agama kamu tak ajar ke jaga kebersihan? Oh tuan-tuan, tersandak dia. Tu dia no, hambuh aku kan? Tapi dalam dia kata lagu tu, tuan-tuan dikasihi Allah, kita duk fikir, kita kata betul juga. Duk basah singki dia, tuan-tuan dikasihi Allah, jahanam. Dia pergi maki hamun. Dia maki hamun ni biasa. Go to hell tu perkataan biasa lah kan? Walaupun go to hell tu sebaliknya dia, kita dah nak katanya hak wajib kan. Tapi dia kata kita go to hell you all. Oh rambu, kamu sedap gamuk cakap kan? Geram juga tuan-tuan. Kadang-kadang rasa Melayu tu naik balik kan? Rasa silat tu nak keluar, tapi buah tu simpan. Tapi nak cerita dengan tuan-tuan semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Isyak berapa? 8.3. Sini 8 berapa ni? Ha? 8.27. Baik-baik. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah, benda ni penting. Saya nak bacakan sebelum habis ni, tuan-tuan, nak bacakan satu hadis Nabi SAW berkait dengan apa yang kita nak bincangkan, tuan-tuan, mengenai adab ataupun etika orang beriman. Cara orang beriman ni bagaimana, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Atau kama qala, diriwayatkan, siapa dia? Sahabat yang meriwayatkan hadis ni, Abu Hurairah. Abu Hurairah ni, tuan-tuan, kita orang Islam kena ingat, hak sayang Nabi kena ingat. Abu Hurairah aja, dia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Orang kenal siapa Abu Hurairah, kita tahu, paling kurang kita kenal sikit. Abu Hurairah siapa dia, tuan-tuan? Yang banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi. Berapa hadis Nabi dia riwayat, tuan-tuan? Sebanyak 5,374 hadis Nabi hak dia dapat dengan Nabi SAW. Pasal apa dia ni dapat, tuan-tuan? Dia orang sahabat yang sangat tekun dalam menuntut ilmu dengan Nabi SAW. Dan juga Abu Hurairah ni, tuan-tuan, dia bukan orang Madinah, dia daripada Yaman. Dia ni daripada Yaman. Abu Hurairah ni juga, tuan-tuan, kalau Imam Bukhari sebut, Abu Hurairah dia ada 800 orang sahabat, tabi'in, ahli ilmu yang ambil ilmu daripada Abu Hurairah.
radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Umur dia sampai 80 tahun saja Abu Hurairah ni. Hadis ini Abu Hurairah didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik. Dan siapa yang beriman kepada Allah hari akhirat, beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik, ataupun kata Nabi, dia diam. Tuan-tuan, ada orang dia memang mulut tuan-tuan dikasih Allah, dia tak boleh buka. Asal dia buka lah, tak ada insurans tu. Mulut dia ni memang boleh menyakitkan hati orang. Hak jenis cakap lepas, hak bahasa kita jenis cakap lepas, cakap derah. Hak jenis mulut dia ni tak erti cover, itulah istilah-istilahnya. Jadi Nabi kata berdua pilihan, berkata yang baik, falyakul khaira aw liyasmut, ataupun kita diam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jiran. Ini penting tuan-tuan dikasihi Allah, muliakan jiran. Kadang-kadang jiran ni kita ambil mudah aja. Ni tuan-tuan musim PKP hari itu, 18 hari bulan 3 2020 tuan-tuan. Baru ni kita nak kata menyambut macam seronok pula benda tu kan. Benda ni setahun tuan-tuan dikasihi Allah. Ramai orang dibuang kerja. Ramai orang tuan-tuan terjejas pendapatannya. Terjejas di kawasan kita ni tuan-tuan. Saya cerita kawasan ni. Di kawasan sini saya pernah bawa kereta tuan-tuan, nampak satu budak umur dia 11 tahun. Lepas sekolah, kalau dulu tak sekolah, zaman tak sekolah lagi, sekolah tak dibuka, memang daripada siang sampai ke petang dia buat. Dia jual apa dia tuan-tuan? Dia jual buah, kadang-kadang dia jual jagung. Dia ketuk pintu ke pintu. Dia tak minta sedekah, dia jual, dia berniaga. Saya pergi tanya dia, "Dik, awak ni orang mana?" Dia ceritalah orang sini-sini, kawasan, bukan kawasan ni lah, di kawasan dekat dengan kita. Pergi tanya dia, "Dia duk buat apa, berniaga ni, kenapa ni? Umur berapa?" 11 tahun. Darjah 5. Kayuh geret, kayuh apa? Basikal. Okey. Kayuh basikal. Pi kayuh basikal ni pi tengah panas tuan-tuan. Sekarang panas bukan vitamin C. Saya tak tahu nak kata vitamin apa tuan-tuan. Tapi panas tuan-tuan. Kita dalam kereta pun aircon tu maksimum kalau ada 5 lah. Nampak dia tolak tuan-tuan, berpeluh tuan-tuan dikasih Allah, jual. Rupanya tuan-tuan dikasih Allah, bila tanya, ayah dia kena buang kerja. Ayah dia ada masa sakit, ada masa memang tak boleh berniaga. Ayah dia jenis berniaga juga. Dekat ayah dia berniaga. Siapa nak tahu berniaga apa, kita PM tepi ya. Ni ada live ni tak boleh. Tapi nak cerita tuan-tuan dikasih Allah, kali tengok kat jiran-jiran kita, kot ada hak yang kerja sendiri, hak yang kita tahu dia memang terjejas pendapatan dia. Pergi tengok tuan-tuan, tak tengok dia pun, tengok anak dia lagu mana. Berapa ramai hari ni tuan-tuan dikasih Allah, dia tak ada apa dah dia nak buat tuan-tuan. Ni, dia pergi mana? Pergi gereja. Sebab apa? Dia kata kalau pergi kat sini, SOP permintaan tu terlalu banyak. Borang 3 kali duduk kena sini, apa semua. Dia kata pergi gereja dapat bantuan on the spot tuan-tuan. Sebab itu tanggungjawab kita, Nabi kata falyukrim jarahu, muliakan jiran kita. Muliakan jiran ni maknanya tuan-tuan dikasih Allah, buat baik dengan dia. Dia rasa susah, kita pergi bantu dia. Bantu takat mana yang kita mampu. Kawasan sini tuan-tuan, berapa ramai kita kalih tengok tuan-tuan.
Anak-anak dia makan ataupun tidak, kita duk makan KFC, peringat juga. Bukanlah maknanya kita makan KFC nak pun pergi beli satu taman di KFC, jenuh kita pula bankrupt. Tapi pastikan jiran-jiran kita tak ada yang susah. Ini kalut kita tuan-tuan, pergi bantu orang jauh mana tu, tapi jiran sebelah rumah kita susah, kita buat tak tahu. Benda ni silap. Step by step. Nak bantu mana jauh pun tak apa, boleh, tapi pastikan bantu yang paling hampir dengan kita, adik-beradik kita dulu. Kali tengok tuan-tuan, adik-beradik kita dalam ramai-ramai mesti ada seorang hak dia kurang sikit pendidikan, dia kurang sikit dari segi pelajaran, dia kurang sikit dari segi harta dia. Kita Allah takdirkan banyak harta, kena jaga, kena pergi bantu dia. Pasal apa? Tanggungjawab kita. Harta tu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh lagi sambung sikit tak? Sebagai penutup, saya nak sambung sikit, tu penutup dah. Nabi sebut ada 3 benda, 3 bahagian. Siapa beriman dengan Allah, siapa beriman dengan hari akhirat. 1, Nabi sebut bercakap baik dan ataupun diam. Falyakul khaira aw liyasmut. Kita tak mampu nak kata yang baik-baik tuan-tuan, tolong zip mulut kita. Ni nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, buang perkataan yang sia-sia. Agak-agak kita tak boleh nak baca Quran, agak-agak tak boleh nak baca hadis Nabi, tak boleh nak berzikir, kita duduk diam, itu lebih baik daripada kita bercakap. Hak yang kedua, Nabi sebut siapa beriman dengan Allah hari akhirat, maka dia mesti memuliakan jiran dia. Dan yang ketiga, Nabi sebut siapa beriman dengan Allah hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Tuan-tuan, tetamu datang, dia membawa rahmat, dia bawa rezeki. Muliakan tetamu. Sediakan apa yang boleh kita sediakan, walaupun segelas air, pergi bagi dekat dia. Satu juga tuan-tuan dikasihi Allah, kalau kita nampak orang tuan-tuan, orang susah terlalu ramai sekarang ni tuan-tuan. Saya nak share sikit lah. Dekat Kuantan ni ada satu orang ustaz yang saya kenal, Ustaz Badrul. Dia ni tuan-tuan dikasihi Allah, mendekati orang di jalan Woh Ajang. Wong ke Woh? Woh. Wong. Di kaum Kuantan tak apalah, silap kan. Jalan Woh Ajang dan juga jalan Pasar. Hari-hari duk beri makan tuan-tuan. Dia masak, bermula dia masak di rumah, pergi bagi makan. Satu benda yang Nabi pesan, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am. Berilah makan. Tuan-tuan dikasihi Allah, kalau tuan-tuan ada bahagian lebih-lebih tuan-tuan, tuan-tuan carilah pertubuhan dapur infak ni, tuan-tuan sumbangkanlah. Tak banyak pun tak apa tuan-tuan. Kita keluar air sinar kita kan, 10,000 kan, dapat dulu 1,000, ataupun dapat dulu kita minta 5,000. Macam tahu je ustaz, ya. Kita minta kan, tak malu lah. Beri tuan-tuan, peruntukkan RM100 tuan-tuan dikasihi Allah untuk beri makan pada orang. Tuan boleh buka di Facebook saya pun, Facebook Ustaz Anas ni, Media Al-Anas, boleh tengok tuan-tuan. Depa ni tuan-tuan dikasihi Allah, orang yang nak kita tarik dia kepada jalan Islam, kebenaran. Depa hanyut, depa tak ada orang tegur tuan-tuan. Orang ni bukan dia tak tahu, tapi sebab tak ada orang nak kata, hang tahu tak benda ni salah, tak ada orang tegur dia. Hak orang kata apa dia? Hang teruk, hampa lorong punya orang. Sebaliknya kita tak pernah cakap benda ni salah, benda ni dosa, kita yang silap. Itu yang kita takut. Di hadapan Allah, Allah akan tanya kita pula. Sebab itu tuan-tuan, orang yang ada harta banyak ke, harta sikit ke,
Setiap apa yang dia ada, Allah akan tanya. Wa imma satu sen pun Allah tanya. Tuan-tuan dikasihi Allah. Jadi itulah kesimpulan saya. Kita hidup atas muka bumi ni tak lama, tuan-tuan. Tak tahu bila Allah nak ambil nyawa kita. Saya pun tak tahu bila. Entah kita baca doa Allahumma barik lana, masa bulan Rajab kita baca fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita mohon kepada Allah untuk sampaikan pada bulan Ramadan. Kita pun tak tahu sama ada Allah nak sampaikan ataupun tidak. Kenapa dia, tuan-tuan? Kita dah dengar ada sahabat kita meninggal dunia baru-baru ni. Kita dah dengar ada orang balik bertemu dengan Allah. Dia pun sama, doa yang sama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pun Allah ambil nyawa dia. Kita berjawatan. Jawatan tu sifatnya sementara. Kita jusa C ke, jusa B ke, jusa A pun. Kita meninggal dunia, ada jusa lain yang naik. Kita siapa pun atas muka bumi Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, Allah dah cerita orang yang paling banyak harta pun Allah masukkan di dalam neraka Allah. Fir'aun, Qarun. Sampai sekarang orang cari harta Qarun, tuan-tuan. Punya banyak harta Qarun ni. Nak ceritanya, tuan-tuan dikasihi Allah, kita dekat dunia ni yelek, tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Yang ada kereta kita, ya, atas dunia nama kereta kita. Kita meninggal, difaraidkan kepada orang lain pula. Tak ada apa juga rupanya nilai kita ni, tuan-tuan. Sebaliknya, tuan-tuan, apa yang kita perlu buat? Kejar akhirat, dunia pun akan follow kita. Benda ni terbukti, tuan-tuan. Kita tengok tokoh-tokoh yang kita boleh tengok sekarang ni. Ustaz Abid Liu bantu ramai orang, tuan-tuan. Allah murahkan rezeki dia. Sebab apa? Kerja beri harta ni, rezeki ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, tuan-tuan, belum ada lagi dalam sejarah orang yang bersedekah itu muflis. Tapi yang sejarahnya banyaknya kita dengar ialah orang yang masuk MLM, orang yang masuk skim cepat kaya. Mereka ni lah yang biasanya kehilangan 200,000, 300,000. Jadi saya mengajak tuan-tuan semua, jom sama-sama, tuan-tuan. Saya ada buat, kita membangunkan madrasah pondok tahfiz Permata Makmur di Gambang. Saya bersama Ustaz Hamdan Yumizi, kami sama-sama membangunkan di Gambang tu, tuan-tuan. Mohon doa daripada tuan-tuan semua agar Allah permudahkan untuk membangunkan pondok tahfiz ni. Kan, siapa-siapa nak menyumbang, tuan-tuan, insya-Allah bolehlah buat sumbangan kepada kami untuk kami bantu kami. Kos ni, tuan-tuan, kalau sembang tanya tentang kos ni, lebih kurang 600,000 lagi nak kena cari, tuan-tuan. Tapi yakin dengan Allah Azza wa Jal, kerana yang menggerakkan hati untuk menderma itu sebab milik Allah. Yang gerakkan hati itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang berkelapangan nak buat pemotongan cukai pun, insya-Allah kita boleh uruskan. Siapa yang berhajat bolehlah dapatkan nombor telefon saya, boleh PM saya hari lain, insya-Allah. Tak kisahlah bila-bila kan, untuk bertanya berkenaan dengan pondok tahfiz saya. Jadi, tuan-tuan dikasihi Allah, insya-Allah orang yang menyumbang ni, tuan-tuan, masya-Allah. Saya ada satu orang makcik tu, dia sumbang, dia ada bagi duit sejumlah yang banyak jugalah untuk surau kami. 2 minggu lepas tu saya dapat berita dia kanser. Beberapa hari lepas tu meninggal dunia. Tuan-tuan dikasihi Allah, pada saya kematian dia kematian yang baik. Sebab dia sebut dengan saya, ni makcik ada harta ni je, tapi harta yang dia ada tu dia bagikan kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mulia, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan dikasihi Allah, saya ulang sekali lagi, orang yang bersedekah itu tidak muflis, tidak miskin. Tetapi orang yang miskin ialah orang yang berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan kurang itu ialah kelemahan saya sendiri. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Surau kerana sudi memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi pada malam ni. Mudah-mudahan kalau ada umur yang panjang, direzekikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersua kembali. Kalau ada jumpa di luar tuan-tuan, kadang saya ni tak perasan tuan-tuan, kan? Ada orang kata ustaz ni sombong, awak pula tak kenal saya ke? Sudah, tak ada, kita nak perhati seorang-seorang tuan-tuan, jenuh kita, kan? Jadi tuan-tuan kalau ada dua tuan-tuan, tegur-tegur lah, kan? Sebut je surau ni, insya-Allah saya ingat. Wallahu alam tuan-tuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.